أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan rahmat, kurniaan serta perlindungan kepada kita semua sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pertama saya mengucapkan selamat memulai sesi perkuliahan baru kita setelah beberapa bulan kita bercuti, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai semua, dan cuma dengan norma yang baru, dengan cara-cara yang perlu kita perhatikan. So kita kena taat kepada apa yang telah ditetapkan sehingga kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua di Malaysia dan juga di negara-negara Islam, bahkan dunia semua terbebas daripada COVID-19 ini. Amin amin. Kalau tidak pun kita jumpalah satu solution yang menyebabkan kita dapat mengatasinya apabila dia berlaku lagi. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita akan sambung perbincangan kita tentang tadabbur surah Al-Mu'minun, yang mana pada pertemuan yang lepas kita berhenti membincangkan sampai ayat yang ke-56 dan kita akan mulai perkongsian kita hari ini daripada ayat 57 sampai 61 sahaja dulu. Mari kita baca terlebih dahulu dan sila tuan-tuan baca selepas saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun.
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang kerana takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. Walladzina yu'tuna ma atau. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, iaitu sedekah. Wa qulubuhum wajilah. Dengan hati yang penuh rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun. Bahkan mereka lah orang-orang yang lebih dahulu memperoleh atau melakukannya. Maha benar Allah ke atas firman-firman-Nya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ingat lagi tak tema yang kita angkat ketika mentadaburi surah Al-Mu'minun kita? Dah lama cuti kan? Tengok nota dulu Ustaz. Okey. Kita membincangkan surah Al-Mu'minun ini mengenal karakter mukmin sejati, ya. Mengenal karakter mukmin sejati. Maka dalam surah Al-Mu'minun ini, terutama pada bahagian awalnya, secara jelas dan terang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara tersirat melalui kisah-kisah nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum kita. Maka saudara fillah yang dikasihi sekalian, mukmin sejati menjadikan kisah-kisah dan perjalanan hidup nabi-nabi sebelum itu sebagai teladannya. Mereka mengambil iktibar daripadanya.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tentang kisah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah azab mereka di dunia lagi. Maka kita mengambil iktibar daripada mereka untuk menghindarkan, untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka kerjakan itu hendaklah kita jauhi. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan yang lepas dalam ayat yang kita bincangkan sebelum ini, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara mereka Allah bagi mereka istidraj. Kata Allah pada ayat yang ke-56 yang terakhir, ya, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun, kata Allah, yang mana kami berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka dengan segera. Arti kata, tuan-puan kasih sekalian, di antara yang berlaku kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah adalah kadang-kadang dalam kebaikan, maksudnya tuan-puan, khairat di sini maksudnya adalah iaitu hal dunia. Hal dunia mereka itu pantas, mereka itu segera dapat. Dapat maksudnya adalah dapat kekayaan, dapat glamour, populariti, orang pandang, kan? Kita nampak mereka segera. Tetapi tuan-puan dikasihi sekalian, di sebalik Allah segerakan itu ternyata ada istidraj. Apa makna istidraj, tuan-puan? Iaitu azab yang tak nampak, azab yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala bagi populariti, tetapi di dalam masa yang sama hati dia kosong, hati dia terseksa. Ini yang berlaku kepada orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang kafir ini. Maka di sini kita jangan sampai kita terpedaya. Allah dalam ayat-ayat yang lain mengingatkan kita, jangan sampai kamu terpedaya dengan kebebasan, dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam, yang memang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dunia ini supaya nanti di akhirat mereka tak dapat apa-apa lagi dah. Ingat tuan-puan kasih sekalian, bagi orang kafir, tuan-puan, ketika mereka melakukan sesuatu, Allah bagi kepada mereka di dunia ini. Ada yang 100%, tuan-puan, ada yang 99%, ada yang pokoknya, tuan-puan, kalau satu kebaikan, satu kerja usaha, Allah bagi kepada mereka cukup-cukup. Nuwaffi lahum, kami sempurnakan untuk mereka apa yang mereka nak. Tapi ingat tuan-puan, di akhirat nanti macam mana? Mereka tak dapat apa lagi dah. Maka dalam kuliah selalu saya ingatkan tentang rasio balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman dengan kepada orang yang tak beriman. Apa rasio dia, tuan-puan? Pada orang beriman, tuan-puan, di dunia dia dapat 1, akhirat dia dapat 99. Ingat balasan dia macam mana? Di dunia dia dapat 1 je, tapi akhirat dia dapat berapa? 99. Dan ingat, untuk orang kafir diterbalikkan. 99 dia dapat di dunia, di akhirat maksimum 1. 1 tu apa kata ulama? Kalau memang dia orang baik di dunia, tuan-puan yang kasih, diringankan azabnya. Tapi majoriti, tuan-puan, amalan mereka itu Allah tak pandang. Majoriti ulama berpendapat bahawasanya kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir masa mana? Kasarabin, seperti miraj, seperti fata morgana, yang jauh nampak seperti oasis ataupun telaga air, tetapi sampai di sana tak jumpa apa-apa. Mana dia sia-sia. Jadi tuan-puan dan kasih sekalian, kebaikan yang mereka lakukan tersebut kadang-kadang Allah bagi cukup-cukup di dunia. Ingat, Allah Maha Adil tahu. Allah Maha Adil macam mana, tuan-puan? Siapa yang rajin dia bagi, siapa yang berusaha dia akan anugerahkan. Allah akan bagi pada dia apa yang patut. Tak ada, tuan-puan, kalau tak usaha dia tak dapat, dia tak usaha dia dapat macam tu je, tak ada. Allah Subhanahu wa taala
hanya akan bagi kepada orang-orang yang berusaha. So oleh itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, Allah bagi kepada mereka banyak harta, banyak anak pinak, kan, kekayaan mereka cukup, bahkan segala apa yang mereka nak tersebut mereka dapat. Tapi kata Allah, la yash'urun, mereka tak perasan bahawa dalam semua kebaikan itu ada apa? Ada azab, ada siksaan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Maka selepas Allah Subhanahu wa taala membincangkan tentang golongan-golongan yang kafir, golongan-golongan di azab ini, Allah masuk kepada perbincangan orang mukmin kembali. Orang-orang beriman yang merupakan topik utama daripada surah Al-Mu'minun kita ini. Maka dalam bahasa Arab tuan-puan ada istilah ilmu balaghah nama dia muqabalah. Saya sebut tuan-puan muqabalah. Qabalah tu apa tuan-puan sekalian? Kalau ada cerita tentang syurga, apa mestinya diiringan? Mesti ada cerita tentang apa? Neraka. Kan? Ada cerita tentang orang beriman, mesti lepas tu akan ada cerita apa? Orang kafir. Walaupun dengan sedikit, mesti ada disebutkan tu. Nah, kita tengok tuan-puan awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna, dan selanjutnya sampai ayat 4 tu kan. Itu cerita pasal siapa tu? Orang bertakwa, kan? Lepas tu apa lagi tuan-puan Adakah habis cerita tu Allah cerita tentang hal yang lain pula? Tak. Dia mesti cerita tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tu cerita pasal siapa tu? Orang kafir pula. Jadi dalam kaedah bahasa Arab nama dia tuan-puan, nama dia muqabalah. Saya sebut tuan-puan. Muqabalah, mim qaf alif ba lam ta marbutah. Muqabalah. Nama dia apa? Muqabalah. Allah selalu membuat opposite, lawan bagi sesuatu yang dia sebutkan. Baik. So tuan-puan kasih sekalian, maka tadi dah Allah bincangkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang kita baca tadi itu, Allah menunjukkan kepada kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebaliknya. Apa kata Allah? Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang kerana takut akan Tuhan mereka. Dalam terjemahan ditambahkan azab tuan-puan. Jadi kenapa didatangkan azab? Sebab ulama berpendapat mukmin itu takut kepada Allah bila melakukan kesalahan je. Bila dia tuan-puan kisah? Bila mukmin itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila melakukan kesalahan. Maka mereka ini berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjaga-jaga. Mereka tak nak terlibat dalam satu amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sifat itu, karena keinginan itu, apa yang mereka buat tuan-puan dalam hidup mereka? Musyfiqun. Apa makna musyfiqun? Mereka berhati-hati. Perkataan berhati-hati ini tuan-puan merupakan tafsiran kepada muttaqun. Apa makna muttaqun? Orang bertakwa. Sehingga Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang tergolong daripada ahlul kitab dahulunya. Dia bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, tolong terangkan kepada aku apa makna takwa ni sebenarnya. Sebab takwa ni tuan-puan kata perkataan yang selalu kita dengar kan. Tolong jelaskan kepada saya apa maksud takwa itu dengan simple lah. Dengan senang cerita aku boleh faham, dia kata. Apa jawab Ubay bin Ka'ab? Wahai Umar,
kalau di satu jalan itu ada onak dan duri, engkau berjalan macam mana? Ya? Kalau di jalan itu ada apa? Duri-duri, sampah-sampah atau sesuatu yang boleh mencederakan engkau, apa engkau nak buat? Maka aku akan melangkah dengan berhati-hati. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Itulah takwa. Ya? Maknanya berhati-hati dalam mengharungi kehidupan dunia ini, yang memang pun di dunia ini ada perkara positif, ada perkara negatif, ada perkara yang boleh mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan ada perkara yang boleh mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang menyebabkan kita senang dunia akhirat, dan ada perkara yang menyebabkan kita sengsara dunia akhirat. Tuan-tuan dan sekalian, sebagai seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, maka kita berusaha. Memang tidak semua benda yang kita dapat, semua yang kita jumpa, lalu kita terima saja, kita balun je, kita buat saja, tuan-puan. Tidak. Orang bertakwa macam mana? Dia memilih-milih. Ya. Dia asing-asingkan. Dia beza-bezakan. Dia kategorikan, ini halal, ini haram, ini syubhat. Ya, ini harus, ini sunat, ini wajib, ini makruh, ini haram. Ya. Mereka faham itu. Macam mana mereka dapat faham itu mana halal haram tu? Dengan menuntut ilmu lah, tuan-tuan. Mereka belajar. Mereka ceritahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang syubhat, apa yang harus, apa yang sunat, apa yang wajib dilakukan. Dia tahu tu, tuan-tuan. Saya sangat bangga dengan tuan-tuan perempuan yang datang majlis ilmu kita petang ini. Sebenarnya tanda orang bertakwa, tuan-tuan, rajin majlis ilmu. Saya doakan tuan-tuan perempuan semua ini dapat istiqamah dalam majlis ilmu ini, dan insya-Allah, ya, saya berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Quran, tuan-puan, orang yang datang majlis ilmu insya-Allah husnul khatimah nanti, insya-Allah. Ya, husnul khatimah. Dan terus terang, tuan-puan, saya dah mengajar, ya, semenjak habis kuliah dahulu, tuan-puan, sampai sekarang mengajar. Majoriti, tuan-puan, itu minta maaf lah, makcik-makcik lah pangkat bagi saya lah. Hati kata adalah orang-orang yang dah veteran. Dari 2003, tuan-puan, saya mulai mengajar adalah memang orang-orang macam ni. Maka ada di antara mereka yang dah pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Tapi apa yang saya dapatkan, setiap yang pergi dan dia istiqamah dalam majlis ilmu, tuan-puan, saya tengok perginya adalah pergi orang baik. Meninggal insya-Allah husnul khatimah. Sebab apa, tuan-puan sekalian? Tanda orang bertakwa tu memang dia nak tahu. Saya yakin, tuan-puan, kenapa tuan-puan nak datang sini? Nak tahu mana yang boleh kita buat. Kadang-kadang tahu dah, semua lupa. Ustaz datang ingatkan ni, bagi kami satu yang boleh membantu kami agar maintain, dapat menghindarkan mana yang harus, mana yang tak harus, mana yang boleh melalaikan, mana yang boleh mendatangkan semangat untuk kami untuk melakukan ketaatan. Ingat, kadang-kadang majoriti kita yang datang majlis ilmu ni, tuan-puan, dia habis belajar tu semangat lah, lepas tu tengah malam, besok pagi lagi tak datang belajar lagi, dah mulai down pergi kelas balik, mengajar balik, dengar ceramah balik, semangat berapa lama boleh tahan? Tahanlah 3, 4, 5 jam maksimum sampai berapa jam, tuan-tuan, sampailah 24 jam lah, tapi, tuan-tuan, lepas tu down balik, mereka masuk lagi majlis ilmu, tuan-puan, dengar pula kuliah yang lain pula, datang lagi semangat, tuan-puan. Jadi kita manusia memang diciptakan oleh Allah macam mana, tuan-puan, up and down tu.
Dan Rasulullah menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang naik tu turun, berkurang dan bertambah. Ya? Dia memang seperti itu. Sifat dia semula jadi iman tu. Dan hati kita sendiri semula jadi, tuan-puan dan puan sekalian, ada hati yang masa je kita semangat, ya kan, rasa tenang, rasa tenteram. Ada hati yang menyebabkan kita rasa gundah gelana, macam-macam kita fikir, kan. Inilah hati manusia. So macam mana tuan-puan dan puan sekalian kita nak dapat kembali kepada yang normal dia tu, yang positif dia tu? Salah satunya adalah mulazamatu majlis ilm, iaitu melazimi majlis ilmu, tuan-puan. Melazimi majlis ilmu, insya-Allah tuan-puan akan di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi istiqamah dalam kebaikan. Baik, tuan-puan dan puan sekalian. Jadi secara jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita melalui ayat 57 tersebut tentang karakter mukmin sejati itu. Mukmin yang sebenarnya itu adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka berhati-hati. Dan menariknya ayat ni tuan-puan dan puan sekalian didahulukan dahulu sebelum berhati-hati itu, iaitu min khasyati rabbihim, kerana takut Tuhan mereka, mereka berhati-hati. Ada orang tuan-puan berhati-hati tetapi bukan disebabkan takut Allah. Sebab takut apa tuan-puan? Takut orang nilai, orang pandang. Ya. Kata Allah bukan itu yang dimaksudkan. Min khasyati rabbihim, takut dia tu karena Allah, bukan karena orang. Ada orang juga tuan-puan dia jenis takut-takut juga, kan, tapi takut bukan sebab apa tuan-puan, sebab karena memang ada was-was dalam hati dia, was-was dalam diri dia, syaitan pengaruhi dia, teragak-agak. Ada tak orang tu macam mana? Ya. Dia was-was dalam hidup dia, tak firm dalam setiap tindakan itu. Baru nak buat tuan-puan, lepas tu cancel balik. Rancang nak buat benda ini tak jadi. Apa pasal? Takutlah, risaulah. Ini menunjukkan tuan-puan, bukan takut atau hati-hati yang Allah inginkan. Hati-hati yang dimaksudkan oleh Allah tentang sifat orang-orang yang beriman, tak, mereka hati-hati kerana takutkan Allah. Ingat pegang ni. Nanti kesan dia ada nampak ni tuan-tuan. Kesannya nanti. Kesannya kalau sekiranya, ini pada ayat 61 Allah kata. Kesannya pada ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairat. Kesannya, kalau membetul hati-hati dia positif tuan-puan, maka dia akan pantas dalam melakukan kebaikan. Ada orang hati-hati tuan-puan tapi terhegeh-hegeh nak buat kebaikan. Ya? Dia nak lakukan kebaikan tapi tak jadi-jadi juga. Hati-hati itu adalah hati-hati negatif, hati-hati yang datang daripada syaitan, was-was yang dibisikkan oleh syaitan dalam dirinya. Ya. Maka hati-hati yang betul menyebabkan lagi pantas. Kenapa awak dah nak buat ni, nak sungguh-sungguh buat ni? Aku takut kalau aku tunda-tunda lagi, aku mati bila aku nak buat lagi. Itu betul, kan? Kenapa orang nak belajar sekarang ni, nak sungguh-sungguh ni? Kita tak tahu. Kalau sekiranya saya tunda lagi, bila masa saya nak buat lagi? Inilah masanya. Dia kalau dalam bab kebaikan firm, pantas tuan-tuan. Ini beza dia. Ada orang hati-hati, ragu-ragu tuan-puan, teragak-agak buat sesuatu, kan? Tetapi bukan positif, bukan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah hati-hati yang kerana Allah, dan kerana Allah itu kesannya adalah pantas dalam melakukan kebaikan. Baik, disambung oleh Allah pada ayat yang ke-58. Kata Allah,
walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Pada makna asal adalah ayat-ayat Allah. Pertama adalah ayat Al-Quran. Maksud ayat Allah pertama apa tu? Al-Quran lah, ya kan? Yang kedua adalah makna yang lebih umum, iaitu segala yang menunjukkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan yang kasih sekalian, orang-orang yang beriman sejati tadi, mereka berhati-hati. Ketika mereka berhati-hati, tuan-puan yang kasih, landasan mereka untuk memilih sesuatu yang perlu dia buat, apa landasan dia, tuan-puan? Ayat Allah. Ya. Jadi ketika dia memutuskan nak pilih ini atau pilih itu, ya kan? Jelaslah dia akan berada dalam situasi yang ragu tadi, kan? Tetapi tuan-puan dikasih sekalian, keraguan akan hilang serta merta bila jumpa ayat Allah. Ya. Terjawab semua keraguan tersebut, hilang semua was-was dari itu. Allah cakap macam ni, whatever aku buat, aku yakin, aku beriman dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. No. Walaupun bisikan hati aku kata macam ni, kata tepi tu. Semua daripada syaitan tu. Sebab terang-terang Allah cakap macam ni. Apa pula aku nak ragu? Kadang-kadang ragu ni apa, tuan-puan kasih, yang was-was ni. Aku nak berbaikan balik tak dengan orang tu yang ini macam mana ni, orang ni macam tu. Hati ni kadang-kadang pada tu berbisik macam-macam, kan? Padahal Allah kata pada itu, sambunglah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, kan? Agak macam mana, tuan-puan kisah? Tuan-puan nak pilih macam nak sambung ke atau nak layan was-was, tuan-puan? Nak layan bisikan-bisikan, tuan-puan? Tuan-puan nak pilih mana? Kalau sekiranya tuan-puan beriman, tuan-puan, tuan-puan ketepikan was-was fikiran-fikiran dalam kepala tuan-puan itu. Allah kata suruh silaturahim, Allah kata suruh aku sambung, maka aku sambung lah. Ini tanda apa? Tanda kita orang beriman sejati. Dia kata keraguan-raguan kita tadi itu akan hilang dengan adanya hujah daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita tempatkan ia di depan kita dulu. Tempatkan ia sebagai pilihan utama kita. Kalau memang dah ia cakap macam tu, tak ada apa lagi lah. Buat, aku cuba. Ya. Ada pula orang, tuan-puan yang kasih sekalian, sebelum dia nak buat macam ni, tuan-puan, ketika baca Quran makin ragu dia. Makin apa? Makin was-was. Macam mana ni? Lagi dia tak buat, ya kan? Ini menunjukkan apa, tuan-puan? Iman tak kuat, ya kan? Iman tak kuat. Iman yang kuat, tuan-puan, ketika jumpa ayat Quran cakap macam ni, seperti mana sahabat Nabi tu, puan, kalau Allah dah cakap macam ni, mereka buat. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala haramkan khamar, arak, ya kan? Mereka pecahkan semua apa nama itu, bekas-bekas yang mereka gunakan untuk menyimpan arak tersebut, sehingga diriwayatkanlah banjir jalan-jalan kota Madinah dengan arak-arak yang sudah dipecahkan tersebut. Sebab mereka tahu Allah perintah macam ni, no doubt, tak ada keraguan lagi dah, ini mesti yang terbaik. Jadi orang beriman macam mana? Iaitu walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan dalam ayat ini juga, tuan-puan, dikedepankan iaitu ayat dahulu. Kalau nak diterjemahkan bahasa Melayu macam mana? Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ya kan? Tapi di sini, tuan-puan yang kasih sekalian, dikedepankan dulu ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka percaya. Jadi ayat tu dulu. Kejumpa ayat, tak ada pilihan lain. Aku mesti percaya. Ini menunjukkan, tuan-puan,
bahawa mereka ini sangat percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih kurang tuan-tuan, ayat ini memperincikan apa yang ada di awal surah Al-Mu'minun. Awal surah Al-Mu'minun Allah kata qad aflahal mu'minun, kan? Sungguh berjayalah orang-orang yang beriman. Maka inilah perinciannya tuan-tuan. Dan disambung oleh Allah pada ayat selanjutnya, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini lagi. Karakter mereka yang ke berapa tu? Yang ketiga, iaitu dalam bab syirik tuan-puan kasih sekalian, mereka sangat sensitif. Ya. Dan didahulukan juga Rabbihim tuan-puan dalam bab ketuhanan, dalam bab yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini jelas Allah itu Esa. Esa dia macam mana? Esa yang tak sama dengan siapa pun juga. Dia tak sama dengan makhluk. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada standing dengannya. Lam yalid wa lam yulad, tak ada yang melahirkan, tak ada yang dilahirkan. Dia jelas itu Allah itu berbeza dengan semua makhluk lain. Maka dia tak boleh setandingkan dengan Allah Subhanahu. Allah sentiasa di atas segala-galanya. Fauqa kulli syai'in, di atas segala-galanya. Sama ada daripada zatnya, sama ada dari segi sifatnya, sama ada dari segi perbuatannya. Tauhid asma wa sifat, kan? Dia esakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zatnya. Zat Allah tak sama dengan siapa pun juga, dengan apapun juga. Dan juga tuan-puan dan kasih sekalian, sifat Allah Subhanahu Wa Taala tak sama. Mungkin manusia sayang tuan-puan, tapi kasih sayang Allah macam mana? Tak sama dengan kasih sayang manusia, kasih sayang makhluk. Dan tuan-puan dan kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ada pemurah, ya kan? Tapi pemurah Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Kita pemurah-pemurah kita tengok juga tuan-puan, orang ni orang ni aku nak bagi kita. Kita tengok lagi tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pemurah ni macam mana tuan-puan? Dia tak pandang siapa. Maka Ar-Rahman itu maknanya adalah pemurah, yang mana Allah memberi kepada semua makhluk dia, tak kira dia beriman ataupun kafir. Sama ada dia manusia ataupun binatang, maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dia tak pandang siapa pun. Kata ulama tafsir, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang pemurah untuk semua makhluknya. Tetapi Ar-Rahim tuan-puan, kasih sayang Allah hanya spesifik untuk orang-orang yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina raufar rahima. Allah Subhanahu Wa Taala kalau untuk orang beriman, dia sangat pemaaf. Raufan, sangat pemaaf, dia sangat rauf ini juga bermakna tuan-puan, iaitu sangat empati. Sangat empati di sini maksudnya bahawasanya kalau dengar orang beriman, dia tak nak orang beriman ni tuan-puan susah. Ni. Ingat tuan-puan, kalau betul tuan-puan orang beriman, Allah tak akan letakkan diri tuan-puan pada sesuatu yang tuan-puan tak akan mampu tanggungnya. Allah mesti akan cari jalan macam mana tuan-puan boleh keluar dari kesusahan tersebut. Sebagaimana tuan-puan dikasih sekalian, seorang atau ibu bapa yang penyayang kepada anaknya tuan-puan, apa yang tindakan yang diambil tuan-puan? Mestilah setiap perkara yang boleh menyusahkan anak ni, dia akan cuba untuk jauhkan. Ada ke tuan-puan sayang anak, tuan-puan sengaja susahkan? Kalau tuan-puan susahkan pun mesti ada asbab dia, betul tak? Sebagaimana tuan-puan hantar dia pergi asrama, walaupun hati begitu sedih berjauhan, tapi tuan-puan hantar juga. Sebab apa? Di sana ada kebaikan. Tuan-puan suruh juga dia kemas rumah, tuan-puan suruh juga dia untuk basuh baju dia sendiri, ni kan?
Kan susah bagi dia ketika tuan-puan suruh tu, oh lah penat lama dia kata. Tapi tuan-puan suruh buat. Sebab apa? Itulah kebaikan untuk dia. Betul tak? Dan tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, so Allah Subhanahu wa taala more than that, lebih daripada tuan-tuan. Allah lagi sensitif dalam melihat keadaan orang beriman. Dengan syarat tuan-puan beriman tahu. Orang yang tadi berhati-hati dalam menentukan pilihan itu. Orang yang betul percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak nak membabitkan manusia ni, Allah Subhanahu wa taala dengan syirik, tuan-puan. Ini ni Allah sayang dia. Jauh sayang manusia daripada sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan biarkan tuan-puan berada dalam kesusahan. Pasti ditunjukkan jalan untuk tuan-puan keluar. Dengan syarat iman tuan-puan pada Allah tu kuat tu. Ya. Tuan-tuan puan-puan yang kasihan, ya. Saya rasa di antara yang terkesan oleh COVID-19 ni ustaz-ustaz freelance macam saya ni lah kot, kan. Yang mengajar, kan, tak mengajar dari semenjak bila tuan-puan, bulan 3 gitu kan. Tapi tuan-puan, Allah Maha Kaya, tuan-puan. Allah Maha Pemurah, tuan-puan. Allah Maha Penyayang, kan. Alhamdulillah ada je rezeki, tuan-puan. Tak adalah kita sampai tak makan, kan. Ada je makan, kan. Alhamdulillah, makin gemuk ada lagi. Agak-agak dah 5 bulan kita tak jumpa, agak-agak saya bertambah isi ke atau kurang ke? Makin bertambah rasa dia, kan. Tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Maha Kaya. Ya? Takkan dibiarkan orang beriman berada dalam kesusahan. Dengan syarat betul-betul meletakkan imannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu, imannya yang solid dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampurkannya dengan syirik. Ya. Iman yang tak ada dalamnya syirik, iman yang bulat. Apa nak takut? Allah kan ada. Memanglah kita risau dengan COVID-19 ni, kan makhluk Allah, kan. Ya, tapi tuan-tuan, jangan, ini menyebabkan kita tak boleh melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, tuan-tuan. Ya. Kita tetap yakin Allah yang menentukan. Namun sebagai orang awam, tuan-tuan, asbab-asbab yang boleh menghindarkan kita daripada COVID-19 tu kena buat. Jangan tuan-puan kata, kan, kita ni ustaz iman tinggi, ustaz tak takut COVID-19. Macam ada satu video dulu, tak silap saya, video ustaz mana, bukan ustaz pun saya rasa, dengan dahsyat dia kata bahawa kita tak takut COVID-19, kita takut. Memang kita takut Allah Subhanahu wa taala, kita tak takut COVID-19 tu pun, kan. Namun Allah letakkan dalam kehidupan dunia kita asbab-asbab, asbab kebaikan, asbab keburukan, asbab kita sihat, asbab kita sakit. Ingat, kalau memang tahu benda itu racun, tuan-puan, tuan-puan minum juga, tuan-puan, tuan-puan sakit tak, tuan-puan? Sakit. Rasulullah sendiri pun pernah terkesan oleh racun, tuan-puan. Kalau nak cerita pasal iman, yakin Rasulullah agak-agak, tuan-puan, iman dia macam mana dengan kita? Jauh beza, tuan-puan. Kumpul iman manusia semua takkan menandingi iman Rasulullah SAW, tuan-puan. Tapi dia terkena juga sebab racun. Sehingga ulama menjelaskan bahawa di antara asbab Rasulullah SAW meninggal, tuan-puan, itu adalah racun yang pernah dimakan pada waktu perang Khaybar dahulu, yang diberi oleh seorang wanita Yahudi, kan, pada daging kambing. Termakanlah Rasulullah, ya. Baru letak dekat mulut dia, kan, tergigit. Tapi dahsyat dan kuatnya racun tersebut, tuan-puan, masuk. Sahabat Nabi yang makan daripada racun mati serta-merta kat tempat tu. Rasulullah SAW dapat bertahan setahun lebih, tuan-puan. Lepas tahun tu beliau meninggal, mula sakit-sakitan. Maka kita janganlah dengan dakwaan iman kuat, tuan-puan, kita tak ambil asbab, tak ambil asbab. Kita jaga apa yang dah ditetapkan berdasarkan
apa yang dikaji oleh doktor, pakar-pakar, ya kan, kita terimalah. Ya, kita disuruh pakai pelitup muka, ustaz tak pakai pun saya pakai tuan-tuan. Cuma nak bercakap, kalau saya pakai ni tu berasap-asap poning kepala saya. tak ingat apa nak cakap lagi dah, kan. So tak apalah, lagi pun jarak kita jauh, kan. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Antara sifat orang beriman sejati ni tuan-puan, tak terbabit dalam apapun bentuk syirik. Syirik ada berapa kategori tuan-puan? 3, Syirik ada 3. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Apa dia? 3. Syirik akbar, syirik asghar, dan syirik apa dia tu? Khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Syirik akbar itu adalah syirik yang beriktikad bahwasanya memang ada kuasa lain selain Allah yang boleh mendatangkan manfaat atau mudarat. Kalau ada nak kata bahwasanya itu Tuhan itu boleh memudahkan rezeki kita ni, menghindarkan kita daripada COVID-19 kita. Dengan keyakinan benda itulah yang boleh menjaga dia dan memelihara dia. Ini termasuk dalam syirik akbar. Okey. Yang kedua tadi adalah syirik asghar, tuan-puan dan kasih sekalian, iaitu bergantung kepada sesuatu, sesuatu yang merupakan asbab kepada kebaikan atau keburukan, seolah-olah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tuan-puan dan kasih sekalian, tuan-puan, ubat, kan? Tuan-puan merasa ubat ni yang menyembuhkan tuan-puan dan kasih sekalian. Tuan-puan lupa seolah bahawa Allah lah yang menyembuhkan. Walaupun kita tahu ubat adalah menyembuhkan, kan? Tetapi kita kena ingat bahawasanya penyembuh yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat ni tuan-puan, tuan-puan kalau makan apa-apa pun, minum apa-pun juga, tuan-puan kena ingat yang sebenarnya menyembuhkan saya adalah Allah. Pegang. Kadang-kadang orang lupa ni tuan-puan. Terjerumuslah dia kepada syirik asghar. Dan yang ketiga pada itu syirik khafi. Okey, di antara contoh orang syirik asghar tadi dulu tuan-puan, itu orang pakai apa nama dia tu? Azimat. Azimat tahu dia kerana dah melekat selalu tuan-puan, dia terasa bahawasanya inilah yang boleh melindunginya. Maka Nabi SAW menegah kita daripada menggunakan azimat ataupun tangkal. Ada orang bagi tangkal tuan-puan, tolonglah tuan-puan, tak payah terima, tuan-puan yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung tuan-puan. Jangan terpedaya. Banyakkan yang terpedaya itu menyesal kemudian nanti tuan-puan. Dan syirik khafi, apa dia tu? Itu adalah riya. Apabila kita melakukan sesuatu, kita tahu bahawa kita Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ketika buat amalan tertentu tuan-puan, kita lupa nak meniatkan itu untuk Allah. Kita terniat untuk itulah, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mukmin sejati tuan-puan, 3 hal ini dia cuba untuk ketepikan, tak terbabit dalamnya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Insya-Allah kalau sekiranya tuan-puan bersih daripada 3 syirik ini, tuan-puan akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apapun jua yang tuan-puan lakukan. Apatah lagi tuan-puan termasuk orang yang mengamalkan apa yang disebutkan oleh Allah pada ayat 60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, iaitu orang yang berinfak, orang yang berkongsi kelebihan yang Allah bagi kepadanya. Saya kata silap 2 hari lepas kot
mendengar ataupun menjumpai satu video orang share dekat Facebook tuan-tuan dan sekalian. Itu seorang kalau padri Protestan ini pastor ya. Dia kan apa nama dia itu? Padri orang Kristian Katolik dia lain namanya kan. Kalau itu padri kan. Ataupun priest ya kan. Kalau yang Protestan ni tuan-puan, perempuan pun boleh jadi padri tau. Kan? Itu Protestan tu. Kalau tak silap pastor. Ya. So tuan-puan kasih sekalian, pastor perempuan ni tuan-puan cerita tentang keindahan Islam. Ya. Dia cerita tentang keindahan Islam. Di antara yang saya suka tentang Islam ini iaitu balance, dia kata. Semua ada balance, keseimbangan. Jelasnya matlamat hidup kita untuk beribadah pada Tuhan. Dia terangkan la ilaha illallah tuan-tuan. Tuan-tuan ada follow Facebook saya ada share tuan-tuan bila tersebut. Ya. Kemudian tuan-tuan dia kata adalah di antaranya kita perlu juga berpuasa. Berpuasa ini merupakan satu bentuk daripada kita berhenti daripada rutiniti kita. Kita yang terikat dengan rutin kita tuan-puan itu je lah, itu tak bagus sebenarnya. Satu masa tuan-puan rutin itu kena stop. Makan satu masa kita perlu stop tuan-puan. Asyik itu makan je kerja kan. Apa beza dengan binatang ternak, ya kan? So berhenti dia kata. Cantik dia cerita tuan-puan. Kemudian lagi menarik tuan-puan dan kasih sekalian, dia cerita tentang bagaimana zakat dan sedekah di dalam Islam ini sangat digalakkan. Dan dia memuji Rasulullah SAW. Dia menganggap bahawasanya Rasulullah genius, seorang genius dalam membuat satu sistem kehidupan yang memberikan keseimbangan dalam semuanya. Maka yang kaya berkongsi dengan orang miskin, kata. Dia puji. So tuan-puan dikasih sekalian, daripada itu saya nampak tuan-puan, ya Allah, kita orang Islam dah ada ajaran-ajaran seperti itu. Tapi nyatanya tuan-puan, kalau bab memberi tuan-puan, orang Kristian kepada apa nama itu gereja dia, mereka lagi kuat. Yang taat gereja dia tu tuan-puan dan kasih sekalian, dia bukan bagi 2.5% tau, 10% daripada apa nama itu gaji tu dibagi ke gereja. Gereja tu kaya. Kalau betul gereja dekat ni lah tu kaya tuan-puan, ada semua. Dan paling kaya dia adalah padri dia tu. Padri yang dihantar untuk misioneri ke negara-negara Islam tu gaji bukan sedikit tau. Diorang tu 7 keturunan tu tak habis, padri tu. Dan itu disampaikan oleh padri yang masuk Islam kat Indonesia tuan-tuan. Dia masuk Islam, dia kata sebelum dia dah sampai kepada apa ni, Katolik itu ada satu nama dia, satu level dan dia pergi ke Vatican tu dah tu. Dia kata dia dah sampai level tu, dia kata. Tapi dia nampak kebenaran Islam tu, dia tinggalkan itu semua. Saya tinggalkan ini, tahu tak berapa juta rupiah saya lepaskan. Gaji dia umpama kat sini tuan-puan CEO Petronas. CEO Petronas apa tuan-puan dekat 100,000 kot kan. Macam tu lah. Banyak dia dapat. Siapa yang beri tuan-puan? Yang beri itu adalah orang yang ikut gereja dia. Diinfakkan habis-habisan orang tuan-puan. Kalau bab tu, kalau yang beriman dia tu lah, di antara mereka tu
Memang tuan-puan, apa pun yang diminta oleh padri dia bagi tuan-puan. Orang tak risau. Sehingga kalau tuan-puan dengar ni kan, kat Amerika itu ada padri yang pakai jet sendiri kan. Rumah dia orang lagi hebat dahsyat. Tuan-tuan puan-puan, bukan saya nak maksudkan di sini tuan-puan, ustaz-ustaz kena macam tu juga tak kan. Saya nak maksudkan di sini adalah sebenarnya Islam menggalakkan kita untuk menderma. Iman kita tak sempurna sesuai dengan apa yang ada pada ayat ini tuan-puan, melainkan kita menyumbang balik apa yang kita ada, apa yang kita miliki. Tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, saya berharap tuan-puan di sini orang-orang yang hebat. Tuan-puan sumbang untuk aktiviti kelas-kelas ni tuan-puan, jangan kedekut tuan-puan. Sebab dengan tuan-puan menyumbang pada kelas ni tuan-puan menghidupkan aktiviti. Ya kan? Untuk kita juga akhirnya tuan-puan. Untuk siapa lagi tuan-puan? Untuk siapa dia? Masjid surau kita ni untuk siapa tuan-puan? Akhir balik untuk kita juga. Aktiviti yang rancak kita akan dapat tuan-puan. Tapi kalau kita sendiri tuan-puan sendu dalam menderma tuan-puan, setiap majlis ilmu ni kan, tak berapa. Ada Tuan Haji bahagian dakwah call saya, ustaz, kita tak boleh beri ustaz macam biasa ustaz. Macam mana ustaz? Saya tak pernah pandang tuan-puan envelope yang tuan-puan bagi, melainkan kerana kat sini kat design ni kan, design tuan-puan tahulah sikit kan. Tempat lain tuan-puan bagi tu masuk poket saya entah bercampur habis dia semua. Saya tak tahu. Sengaja saya tak tengok berapa orang bagi tu lah, sebab saya takut hati saya jadi rosak. Saya mengajar sebab tu jadi dia. Tak nak saya. Saya nak ikhlas, saya menyampaikan ilmu. Berapa orang bagi tu tak kisah saya. Allah Maha Kaya. Allah bagi. Allah, setakat yang saya tahu tuan-puan, setakat yang pernah saya ni, selagi saya dekat dengan Quran ini tuan-puan, tak pernah Allah sia-siakan saya. Demi Allah tuan-puan, ini saya terus terang. Makanya saya ingin dengan Quran ini sampai akhir hayat tuan-puan. Saya berdakwah bukan untuk, saya menyampaikan ini tuan, bukan untuk nak dapat bayaran tuan. Maka saya kata kepada tuan, saya dapat berkongsi ilmu, alhamdulillah. Diberi kepercayaan untuk mengajar, berdakwah. Tak payahlah saya nak pergi merata tempat lain kan, untuk berdakwah. Alhamdulillah ada orang yang sudi untuk menerima dakwah kita. Alhamdulillah, syukur tuan-puan. Jadi berbagi tuan-puan, pada ayat ini tuan-puan dikatakan berbagi bukan dalam bentuk harta saja tahu. Walladzina yu'tuna ma atau, mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, apa yang diberikan kepada mereka, apa yang mereka dapat. Apa yang mereka dapat tuan-puan? Tuan-puan dapat harta, bagi harta. Tuan-puan dapat ilmu, tuan-puan bagi ilmu. Tuan-puan dapat pengalaman, tuan-puan kongsi pengalaman, kan? Tuan-puan ada tenaga, kekuatan, kan? Ada masa kekosongan, di antara tuan-puan yang jadi AJK, kan? Kadang-kadang dapat apa jadi AJK masjid, kan? Dapat penat dia takut. Lepas tu satu lagi tahu dapat apa? Dapat kena kutuk tau. Tapi tak, bukan kat sini. Itu tempat lain. Kat kampung saya. Jadi AJK masjid tuan-puan orang ngumpat pasal kita. Padahal kita dah penat-penat buat, kan? Bukan dapat gaji pun, kan? Tapi orang kena kutuk tuan-puan. Tapi apa yang menyebabkan kita bertahan tuan-puan? Sebab kita lillah ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah menyatakan tuan-puan, orang yang akan mengimarahkan masjid. Saya rasa ada kat sini biasanya tu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Nak tahu tuan-puan kasih sekalian, orang itu ada iman apabila dia berbuat untuk masjid. Orang cakap ini, cakap itu, tetapi dia konsisten memberi khidmat kepada masjid. Ini tanda iman ni. Fashhad lahu bil iman. Tapi kalau sekiranya dia khidmat untuk masjid, orang cakap sikit dia dah stop, question iman dia. Dia dah mulai give up. Lantaklah surau tu.
Hantar masjid tu bukan aku dapat apa-apa pun, dia kata. Tanda orang iman kuat tuan-puan saya adalah orang macam mana pun. Kadang-kadang orang tak lantik kita lagi, dah tak apa. Kita bukan pergi masjid sebab dilantik kan. Kita pergi masjid sebab masjid tu rumah Allah, kan? Tempat kita nak beribadah. Takkan kita nak jauh daripada dia. Biarlah orang tu. So, dia ada satu, apa dia tu? Satu pegangan dalam hidup dia. Dia tak goyah dengan apa pun juga. Jadi walladzina yu'tuna ma atau, dan tuan-puan dikasih sekalian, ketika memberi itu dalam hati dia, tuan-puan sekalian, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Apa yang dia buat itu, tuan-puan, untuk dia bawa jumpa Allah. Ni so, buat apa dia buat kerja? Untuk apa dia tu? Untuk saya bawa jumpa Allah. Ini alasannya, tuan-puan. Nanti kalau saya tak buat apa-apa, macam mana dengan Allah nanti? Ketika diduga dengan macam-macam ujian, tuan-puan, dalam kehidupan dia bertahan dengan kebaikan, dengan apa yang diusahakan tersebut, tuan, dia anggap ujian inilah yang akan saya bawa jumpa Allah nanti. Tuan-puan nak bawa yang senang-senang je ke? Tuan-puan bawa ke cerita, tuan-puan pergi Langkawi, duduk relax-relax dekat sana. Itu tuan-puan bawa ke, tuan-puan? Cuba tuan-puan perasan. Cuba tuan-puan tengok, kan? Benda yang tuan-puan cerita kepada anak cucu tuan-puan kasihan. Kalau tuan-puan dah ada anak cucu sekarang ni, saya nak tanya tuan-puan, yang seronok waktu jalan-jalan ke, tuan-puan, atau yang susah-susah tuan-puan buat sesuatu? Tuan-puan cerita mana? Yang susah-susah kan? Mak dulu macam ni, tahu dulu macam mana. Dia tak tahu, mak dia pun pergi bercuti dahsyat juga, kan? Tapi yang dia cerita apa dia? Nak menunjukkan, tuan-puan, yang akan jadi kebaikan untuk kita adalah apa yang kita penat-penat buat. Yang akan menjadi kekal nanti, apa dia? Wal baqiyatus shalihat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi itu apa dia, tuan-puan? Yang sekarang ni tuan-puan buat, banyak dugaannya, banyak ujiannya, bahkan dengan tetesan air mata tuan-puan buat. Betul tak, tuan-puan? Yang kalau tuan-puan nak cerita dengan anak tuan-puan, mesti yang itu yang tuan-puan akan ingatkan tu. So, tuan-puan kasih sekalian, ingat, kita perlu membawa sesuatu jumpa Allah. Kita nak bawa sesuatu. So, kita memberi, tuan-puan, sebab nak jumpa Allah nanti. Bukan buat sebab apa? Bukan nak dapatkan lebih banyak lagi, tak. Walaupun Rasulullah SAW menjamin, tuan-puan, bahawasanya ma naqasa min sadaqah, ma naqasa malun min sadaqah, tak akan berkurang duit yang disedekahkan, kata Rasulullah. Bal yazid, bahkan bertambah, diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali, tuan-puan, dia jamin tu. Tapi dalam hati kita selalu takut, kalau aku sedekah nanti macam mana, apa aku ada, kan? Datangkan macam-macam. InsyaAllah sedekah kita itu pasti akan memberi tambahan pada kita. Selain, tuan-puan, yang pasti adalah ia bekal utama kita jumpa Allah. Kesan kalau betul itu yang kita ada dalam diri kita sebagai orang beriman, tuan, inilah di ujung ayat tu, ulaika yusari'una fil khairat. Kesan dia, tuan-puan, dengan iman yang tuan-puan ada, dengan keyakinan tuan-puan pada ayat-ayat Allah, tuan-puan tak terbabit dengan syirik, tuan-puan, maka tuan-puan memberi itu karena tuan-puan nak jumpa Allah, nak bawa sesuatu menghadap Allah SWT. Nak tahu betul tak, tuan-puan? Tengok laju tak buat kebaikan.
So kesan daripada perkara-perkara yang kita sebut tu, kalau kebaikan tu di paling depan. Bahkan Allah sebut pada itu, wahum laha sabiqun. Dia jenis orang yang ke hadapan, tuan. Sabiqun ini boleh dikatakan juara. Tahu juara ya? Johan dia. Dia pemenang dia. Dia nombor 1, tuan-tuan. Sabiqun. Tengok dia dah buat. Tengok dia dah depan dah. Itu tanda, tuan-puan dan saudara sekalian, iman benar. Takwa dia betul. Laju buat kebaikan dan juga selalu jadi nombor 1. Baik tuan-tuan puan-puan dan saudara sekalian, sebenarnya masa kita tuan-puan 2.45 kan sampai 3.45, 1 jam je ya. So tuan-puan kerana tadi lambat kita, maka kita mula pukul 3 kot rasanya tadi. So kita berhenti pukul 4 ni lah Baik, saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah semohon ampunannya, pada kita semua semohon kemaafannya. Tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.